Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Semoga semua sihat dan sentiasa dirahmati atas segala usaha yang kita jalani sehari-hari, insyaAllah. Hari ini kita baru bermula dengan kita punya kerja GrabFood Car. Mendapat job yang pertama dari Nando's Publica, hantar ke kondo sebelah saja, Concerto. Kita on dari rumah tadi. Waktu sekarang 12.56 tengah hari. InsyaAllah kita teruskan. Selamat maju jaya. Semoga semua berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin, amin, amin. 세상이게 만들어버린 너 예전에 너 장도 안 하고 대충 있던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하더라고 뭘 입을까 고민을 하는 나 예뻐지고. Baik guys, topik kita hari ini adalah bukan salah satu soalan daripada abang yang bertanya ataupun komen dalam salah satu video yang saya buat untuk GrabFood Car saya. Bertanya untuk mereka yang baru nak buat GrabFood Car ni, apakah cabaran-cabaran yang ada, the challenges ahead yang akan dialami ataupun bakal dialami oleh pemandu ataupun driver GrabFood Car yang baru. Saya ni bukannya lama sangat pun, tapi adalah sedikit pengalaman yang boleh kita kongsikan bersama untuk rujukan, untuk tatapan bersama, insyaAllah. Baik, pertama sekali bukan mengikut turutan ya, bukan mengikut turutan sama sekali mengenai job lah, mengenai job yang bakal kita dapat. Satu perkara mengenai job yang bakal kita dapat, ianya bergantung dengan keadaan semasa pada ketika itu. Pada hemat saya, job untuk GrabFood Car ni adalah yang pada ketika itu rider-rider GrabFood yang bermotor ni semua dah occupied. Dah tak ada lagi orang yang dapat diberi, maka GrabFood Car akan digunakan. Sistem akan prom untuk GrabFood Car dapat job. Jadi nampaknya di sini bahawa GrabFood bagi job kepada GrabFood Car kerana mereka terpaksa sebab dah tak ada rider. Manakala itu mereka terpaksa menambah sedikit harga dalam fare yang diberikan berbanding dengan rider. Ada juga saya buat perbandingan, lebih kurang lah, lebih kurang, tak juga banyak beza, lebih kurang dalam RM1 perbezaan. Itu saja, bukannya RM2-3 dan sebagainya. Jadi kita tak dapat bandingkan dia punya harga sebab ada antara mereka yang perintis dan sebagainya, different kind of rates, berbeza-beza harga. Ada yang dapat bonus, ada yang dapat plus, ada yang dapat insentif lebih dan sebagainya. Untuk GrabFood Car straightforward, kita akan dapat plus. Kalau harga tu RM6, kita akan dapat plus. Plus tu sekiranya kita berada jauh sedikit daripada tempat yang kita nak pick up. Jauh tu maybe dalam 3 km distance ataupun lebih. Kita nampak kadang-kadang ada plus, kadang-kadang tak ada plus, depend dengan peak dengan off peak. Kalau peak hours mungkin ada plus, kalau tak peak tak ada plus, lebih kurang begitu. Itu yang andaian yang saya dapat dalam proses job untuk GrabFood Car. Baik, kita sambung untuk job tadi. Ianya sedikit berbeza dengan pergerakan motor dengan kereta. Kereta akan ambil masa lebih lama, whereby motor mereka cepat bergerak.
macam-macam faktor yang bakal kita lihat. Kalau kita nampak saja contohnya di traffic light ataupun di tempat-tempat jalan yang jalan mati, kalau motor dia dapat pusing je. Kalau kita dapat terpaksa nak U-turn, nak cari tempat jalan yang selamat untuk kita U-turn, dan sebagainya. Alhamdulillah guys, baru saja drop job yang pertama tadi ke Concerto. Sekarang saya berada di Jalan Kiara 3 Segambut Dalam, nak menuju ke kawasan Hartamas Mont Kiara. Baik, bersambung kita dengan topik kita pada hari ini. Job antara Grabcar dan rider ni memang tidak sama lah. Masa untuk kita ambil untuk selesaikan satu job tu agak lebih panjang daripada rider ya. Kita bergerak ke satu tempat, contohnya dalam 3-4 km dah makan masa lebih 5 minit, 10 minit. Tapi untuk mereka rider mungkin ambil masa 2-3 minit. Dan sekiranya kita dapat nak tempat menghantar tu dalam 3-4 km pun sama juga. Satu faktor lagi mengenai perbezaan ni adalah keadaan semasa kita nak mengambil makanan di tempat ataupun di restoran tersebut. Semuanya bergantung dengan di mana tempat anda dapat job tu. Cabaran seterusnya adalah parking. Tempat nak letak kereta sementara ni, masalah betul parking ni. Maklumlah kita kereta kan, tak bolehlah nak letak kereta sebarang. Kalau kita letak kereta sebarang, nanti kena saman pula. Saman trafik, saman bandaraya, mengganggu pula keadaan lalu lintas, menyusahkan orang lain pula. Macam-macam faktor yang kita perlu fikirkan. Manakala kalau kita jadi rider motosikal, mungkin agak mudah untuk dapat parking di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Jadi cabarannya parking. Ada tempat-tempat di mana anda terpaksa masuk ke dalam tempat parking tersebut dan terpaksa membayar parking fee. Ada yang terpaksa guna cash, ada yang terpaksa guna touch and go. Kalau ada touch and go, ada tempat yang bagi kita peluang 15 minit. Sebelum 15 minit tu percuma, kita boleh keluar tanpa sebarang potongan. Ada tempat yang masuk saja dah bayar RM1 ataupun RM2. Jadi ini salah satu cabaran. Jadi pastikan kita ada touch and go selain daripada sedikit wang tunai di dalam bersama dengan kita. Jadi parking satunya. Tapi dari segi mentaliti, kita ni nak berhenti sekejap saja nak ambil makanan. Ada pula tempat yang tak benarkan kita parking sementara. Contohnya tempat-tempat yang ada valet parking. Mereka valet ni tak benarkan kita untuk parking di tempat mereka. Maklumlah, mereka pun nak cari makan. Kita pun faham. Sekarang ni kita pun support mereka di tempat mereka tu. Customer kita tak beli dari restoran-restoran yang berada di tempat mereka tu, siapa yang nak bayar mereka sewa nanti? Jadi inilah putaran keadaan semasa ni. Cuma kita terpaksalah akur. Jadi apa yang berlaku apabila kita tidak dibenarkan untuk parking sementara di tempat-tempat itu, maka kita terpaksa berhenti di tempat yang lebih jauh daripada tempat yang kita nak ambil. Sekiranya anda tidak mahu nak bayar parking, kita ni terpaksalah berfikiran seperti businessman juga. Kalau modal kita besar, rugilah, kuranglah untung. Betul tak? Kita nak reduce, kita nak kurangkan modal. Paksalah cari tempat yang sesuai untuk kita parking, tapi terpaksa jalan jauh sikit. Itu yang saya nampak selama ini. Kalaupun kita terpaksa bayar parking tersebut, ada tempat-tempat yang tak ada ruang untuk parking langsung, untuk letak kereta langsung. Kita dapat job di Four Fingers Hartamas. Kita terpaksa juga lah bayar parking tu. Contohnya di Damansara Perdana, saya tak ingat nama tempat tu. Masuk je dah kena RM2. Begitu. Cuma
kita ada kelebihan, kelonggaran diberi oleh pihak Grab bahawa kita boleh claim ataupun buat tuntutan untuk bayaran parking tersebut daripada pihak Grab. Mula-mula saya buat job Grab Food Car ni, saya tak tahu bahawa parking tol boleh diklaim untuk setiap job yang kita buat. Maklumlah, malas membaca. Jadi setelah sekian lama kita bergaul dengan kawan, kawan tolong bagi tahu begini begitu, jadi kita pun dah tahu kita boleh buat klaim untuk pembayaran parking ataupun tol bagi setiap job Grab Food yang kita ambil, sama ada kita nak ambil ataupun kita nak hantar ke customer. Biasanya ambil ni kena parking fee lah, hantar kena tol. Biasanya macam tu lah. Jadi pastikan kita ada receipt untuk semua ni. Pastikan ada receipt. Begitu. Okay, kita dah sampai Four Fingers. Kita nak collect kita punya makanan. Sama ada siap ke belum, tak pasti lagi. Nanti kita tengok ya guys. Nanti kita sambung. Ini contohnya lah, parking di tempat yang agak jauh daripada kedai ada, tapi parking yang dekat-dekat kedai tu kedai Four Fingers. Dekat kedai ni tak ada. Sini boleh lah, taklah jauh sangat. Kita sambung sikit guys. Kita tadi dah sentuh mengenai parking ya. Parking, berhati-hatilah parking. Jangan parking sebarangan. Jangan sampai macam saya jumpa satu kawan tu, dia buat first job Grab Food Car. Job yang pertama dia parking dekat luar Sunway Putra. Tiba-tiba nasib tak baik, terus kena saman pihak bandaraya, kalau tak silap RM150 lah di BKL Jadi agak rugilah. Saman macam ni Grab tak bayar, tak boleh menuntut dengan Grab. Okey, selagi parking ataupun tol kita boleh menuntut. Untuk setiap job, setiap satu job tu maksimumnya RM10. Jadi kalau job itu ada RM5 tol dan RM5 parking, bolehlah kita claim. Untuk satu job itu dua-dua sekali, RM10 maksimum. Pihak Grab akan siasat, akan cek masa, tempat dan kejadian tu berlaku lah. Contohnya job tu dapat pukul 3, kita jalan pergi tol, kita kena tol tu receipt 3.30. Jadi itu betul lah. Jangan pula kita claim guna receipt yang pukul 2.30 sedangkan job dapat pukul 3. Satu lagi, kalau kita nak claim, jangan pula kita tol duta punya tempat kita kena, kita nak claim tol ni apa nama tempat lain. Jadi tak betul lah. Jadi mereka akan siasat. Setelah mereka siasat, mereka akan bayar balik, masuk ke kita punya cash wallet. Betul. Okay. Jadi untuk tol dan parking fee, itu salah satu daripada kita punya challenge. Ini contoh tadi tempat ni bila saya masuk kosong. Tengok sekarang ni parking dah penuh. Itulah dia antara challenge untuk parking. Dan jangan lupa selepas kita ambil makanan, jangan lupa untuk sanitize. Ini penting ya, penting sangat. Okey, jom kita hantar. Kita ni nak ambil makanan tau. Makanan, especially makanan. So, saya cerita pasal Grab Food kan. Jadi makanan kena dimasak kan, kena disediakan. Jadi mereka perlu masa untuk masak dan sebagainya. Jadi mungkin akan ambil masa. Ini yang mereka panggil sidai.
Kalau tempat yang kita nak ambil tu cepat sediakan makanan, makanan mereka siap. Apabila kita sampai dah siap, kita pun ambil. Ada tempat yang suruh kita sign, ada tempat yang just ambil. Tak apa, senang. Kita pun senang, dia pun senang. Tak ambil masa lama. Semua ni berjalan dengan lancar. Tapi ada kalanya kedai tersebut mungkin ada order yang banyak, tenaga pekerja pun tak ramai. Ambil masa untuk mereka sediakan makanan. Jadi makan masa untuk kita pick up ni, untuk kita ambil. Kalau saya cakap sidai ni, sidai lama ni, kira kalau 15 minit tu lagi okey. 30 minit tu dah lama dah. Ada pula tempat yang sampai 40, 50, ada yang sampai sejam lebih pun ada. Jadi ini agak merugikan lah. Jadi customer pun pada ketika itu dah mula nak naik marah sebab lambat. Mereka kan nak makan. Jadi inilah masalah yang kita ada. Ada sekali tu saya dapat order minuman saja tapi lambat disediakan. Saya kena hantar kepada customer tu lebih daripada 30 minit. Customer tu marah pula saya. Customer Mak Saleh. This shouldn't take more than 30 minutes, dia kata. Alamak. Kita pun I'm sorry lah. Ada pula kedai yang semakin lama semakin improve, semakin memperbaiki keadaan. Contohnya, tak perlu sebut lah. Mereka ni kalau dulu lama kita tunggu, sekarang ni dah cepat. Alhamdulillah. Mereka dah makin faham dengan keadaan. Jadi selaku driver ataupun rider GrabFood maupun Panda, kita ucapkan terima kasih lah kepada restoran-restoran yang menyediakan makanan ni dengan cepat. Persediaan makanan mereka cepat. Bukannya mereka masak suka hati, tak. Mereka masak dengan cepat. Mungkin sistemnya bagus, teratur, sistematik, dan mengeluarkan makanan yang berkualiti, packing yang cantik, dan sebagainya. Jadi kita ambil, nak hantar pun kita senang hati. Alhamdulillah. Jadi itu kita ucapkan terima kasih lah kepada mereka. Kepada yang masih mengambil masa tu, minta perbaiki. Kita sedaya upaya ni kita bekerjasama. Kita membantu kedai anda untuk maju juga. Begitu. Jadi insyaAllah lah, sama-sama kita perbaiki. Sudah. Tahu? H Ini roundboard pusing kanan. Masuk dalam mobil saya. Cari H. Sudah. Terima kasih. Ini pun salah satu challenge lah. Kita nak masuk satu-satu tempat ni. Nak cari tempat. Bukan senang. Kadang tersilap juga. Okey, kita cari dulu ya. Kita sudah nampak H. Okey, baru saja hantar makanan dengan customer. Tempat ni di lower ground, jadi agak gelap. Jangan lupa sanitize tangan selepas hantar makanan ya. Satu challenge tadi, kita nak sambung sikit, adalah kita menunggu customer. Ada customer yang awal-awal dah tunggu. Alhamdulillah. Dia tahu dia pesan makanan, dia dah awal-awal tunggu kita. Dia tahu perjalanan kita dah nak sampai. Kan ada mesej dihantar oleh pihak Grab dalam sistem kan. Jadi dia pun tunggu. Jadi bila kita sampai, kita pun terus bagi kepada dia. Ada pula yang menyuruh kita untuk letak di meja dekat lobi, dan kita boleh tinggalkan di sana
kita tulis nombor unit, nombor rumah dia, dan kita hantar. Sudah kita hantar, jangan lupa untuk ambil gambar. Okay, thank you sir. Okay, bye. Setelah kita hantar, letak di meja, ambil gambar. Kalau dapat, ambil 2-3 gambar, masukkan di sana. Pernah berlaku kepada saya sendiri. Apabila kita sudah hantar, customer tu kita dah drop off, order delivered kan, dan kita dah buat job lain pula. Tiba-tiba customer tu telefon, bagi tahu dia tak terima dia punya makanan. Okey, kita dah bagi tahu, kita hantar kat meja yang ditetapkan di lobi. Kebiasaannya di lobi sesuatu bangunan tersebut, tapi dia cakap dia tak dapat. Jadi apa yang kita boleh buat, kita suruh dia report lah kepada Grab yang macam mana Grab compensate dia balik. Sebab kita memang tak dapat nak buat apa-apa. Sikit lagi sambung, ada pula customer yang kita terpaksa tunggu bukannya sekejap, tunggu lama. Lebih daripada 10 minit tu lama lah. 15 minit, 20 minit, 30 minit tu dah terlalu lama sudah. Contohnya kita sampai di bangunan anda nak siap-siap nak turun, mungkin 5 minit siap-siap, lepas tu tunggu lift lagi 5 minit. Maksimum pun 15 minit dah perlu ada dekat bawah dah. 15 minit pun dah cukup lama untuk rider ataupun driver tunggu. Jadi ini satu cabaran yang kita ada. Customer is always right. Terpaksalah juga kita layan. Alhamdulillah. Ada pula yang belum sampai lagi dekat lokasi, dia suruh kita tunggu. Kita dah sampai dekat lokasi drop off, dia belum sampai. Kita kena tunggu 5-10 minit. Pernah berlaku juga. Kita tak tahu, kadang-kadang kita dah dapat job lain. Masa kita hantar job dia tu, kita dah dapat job lain. Jadi job yang kedua tu terpaksa menunggu. Jadi sini lambat, sana lambat, semua lambat. Okay, kita selesai hantar, kita baru dapat 2 job. Sekarang sudah 2.19 petang. Pukul 2.19 petang. Kita masih pancing-pancing nak cari job yang ketiga. Ini salah satu cabaran kita lah. Tak ada job. Cabaran tak ada job. Maka kita perlu berusaha untuk mencari job. Di mana selalunya kita dapat job, kita boleh tunggu, kita pergilah sana. Macam saya akan balik ke Hartamas. Sekarang dapat order GrabMart Kiara Cakes. Alhamdulillah. Tak ada job ni, kena usahalah. Macam mana lah usaha nak bergerak lah, bergerak ke sini ke sana, tempat-tempat yang biasa dapat job ni. Kena carilah tempat tu mana kita biasa dapat, kita pergi. Jadi ni job GrabMart Kiara Cakes. Jadi GrabMart ni tidak semestinya barang-barang supermarket dan barang basah, sayur-sayuran ke apa. Kek pun dalam kategori GrabMart. Kek pun dalam kategori GrabMart. Tu. Rupa-rupanya yang diambil dari Kiara Cakes tadi adalah kopi. Customer order kopi cup kecil tu 3 cup sahaja, harga RM36. Alhamdulillah, rezeki dia. Rezeki kita pula, kita kena hantar. Alhamdulillah. Antara cabaran lain adalah makanan yang kita hantar tu, makanan atau minuman yang kita hantar tu, sekiranya tertumpah, terbalik ke, kita terjatuh ke, tak sengaja
rosak pula, contohnya kek dan sebagainya. Inilah masalah besar. Kalau dapat kita hati-hati, especially minuman, especially kek tu mahal. Bila kek tu sedikit saja rosak, kita pun rasa tak seronok, customer pun rasa tak happy. Mungkin dia akan komplain dan bagi rating tak baik untuk kita. Jadi ini masalah cabaran yang kita perlu hadapi untuk kita jaga betul-betul apa barang ataupun makanan yang kita bawa. Pastikan anda sediakan bekas yang baik, yang betul untuk anda bawa makanan tersebut. Itu challenge. Okay, kadang-kadang kedai packing tak elok, packing yang kurang kemas. Kalau kita dapati masa kita ambil tu packing tu tak elok, kita boleh suruh mereka packing balik. Kita berhak untuk suruh dia buat balik dengan baik. Macam tu. Mudah-mudahan mereka pun faham. Sebab secara tak langsungnya kita pun menjaga mereka juga. Bukan sahaja kita sahaja, kita pun jaga kedai mereka juga, nama baik mereka ya. Jadi ini salah satu cabaran. You've arrived at your destination. Okey, selesai menghantar job yang ketiga. Job yang ketiga selesai. Sekarang 2:39 petang. Jadi penghantaran kepada customer tadi kan, kita dah bercakap tentang customer sebaik mana mungkin, minta-minta agar tidaklah memberikan kami ini menunggu lama sangat. Cukup-cukup menunggu tu, biarlah. Okey lah. Anggap saja kalau Encik berada di dalam situasi kami, bagaimana Encik nak kita buat. Jadi itulah tanggapan yang saya ada. Macam customer ni tadi, kita prompt dia, kita bagi tahu kita dah arrive. Kita tak call pun, kita message dah sampai, dia pun keluar, dia datang ambil dia punya minuman tadi. Alhamdulillah. Okey. Terus jambu From Miri. Ya Rabbi. Jangan lupa subscribe channelnya.